Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Ogos bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isam. Berikut tajuk utama malam ini. Peratusan keluar mengundi semua 6 negeri tidak melebihi 70%. Juga Kelantan catat peratusan undi paling rendah. Lima negeri mencatatkan peratusan keluar undi melebihi 60% sempena pilihan raya negeri ke-15. Namun jumlah itu dianggap rendah. Sehingga jam 4 petang tadi, SPR mengeluarkan peratusan mengundi yang menunjukkan Terengganu merekodkan peratusan negeri tertinggi iaitu 70%. Diikuti Kedah 68%, Pulau Pinang 67%, Selangor 65% dan Negeri Sembilan 62%. Manakala Kelantan catat peratusan keluar mengundi paling rendah iaitu hanya 56% yang menjalankan tanggungjawab mereka. Sementara itu, sebanyak 3,190 pusat pengundian yang mengandungi 17,048 saluran mengundi di 6 negeri yang dibuka bermula jam 8 pagi. Turut dibuka ialah 14 pusat mengundi, membabitkan 217 saluran mengundi bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu. Sementara itu, di Pulau Pinang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalankan tanggungjawabnya mengundi di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti Permatang Pauh. Beliau mengundi bagi DUN Permatang Pasir. Datuk Seri Anwar tiba kira-kira jam 9.32 pagi ditemani isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH kemudiannya beratur dan membuang undi kira-kira jam 9.40 minit. Selesai mengundi, beliau turut meluangkan masa bersalaman dan bertanya khabar dengan pengundi di pusat pengundi berkenaan. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Keuangan mengulangi penegasannya berhubung keputusan pada PRN kali ini tidak akan membawa sebarang perubahan kepada Kerajaan Persekutuan. Ini pilihan raya negeri dan sementara itu Kerajaan Persekutuan akan berjalan tugas seperti biasa mulai esok meneruskan kerja kita dan keputusan itu akan menentukan pimpinan Kerajaan Negeri yang baru. DUN Permatang Pasir N11 menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di antara Muhammad Faiz Fazil PHBN dan Perikatan Nasional Amir Hamzah Abdul Hashim. Pada PRN 14, Muhammad Faiz memperoleh 9,708 menewaskan Muhammad Fauzi Yusof dari PAS yang mendapat undi 6,727 dan Anwar Faisal Yahya dari BN yang mendapat undi 4,979. Pusat penjumlahan undi di 6 negeri terlibat pilihan raya kini menjadi tumpuan parti mana yang sedang mendahului setakat ini. Untuk perkembangan di Kedah, kita bersama wartawan Zaim Zamani. Assalamualaikum Zaim. Waalaikumsalam Muhsin. Baik, silakan. Baik, Muhsin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika ini sudah berada di fasa-fasa akhir pilihan raya negeri di 6 negeri, termasuklah di Kedah, lokasi di mana saya berada ketika ini. Dan pada malam ini, tumpuan rakyat Malaysia akan terarah kepada keputusan pilihan raya negeri. Dan malam nanti kita akan mengetahui siapakah pemenang untuk 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah yang dipertandingkan. Dan parti yang berjaya memiliki majoriti 19 kerusi atau lebih akan membentuk kerajaan negeri dan memimpin Kedah ini untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Untuk makluman, ketika ini saya berada di Maktab Mahmud Al-Ustar yang merupakan pusat penjumlahan rasmi undi untuk 3 DUN, iaitu DUN Kota Darul Aman, DUN Alor Mengkudu dan juga DUN Suka Menanti. Dan untuk makluman juga di Kedah ini secara keseluruhan terdapat 15
pusat penjumlahan rasmi undi dan dengan kebanyakan daripadanya mempunyai 2 ke 3 don. Kalau boleh saya kongsikan ketika ini keputusan rasmi, namun ini bukan keputusan akhir, ini baru keputusan rasmi yang belum akhir disebabkan ada banyak lagi peti-peti undi yang belum diterima untuk kerusi Dun Alur Mengkudu. Ketika ini calon Perikatan Nasional Saudara Radi Mak Din sedang mendahului dengan majoriti 2,208 undi, manakala untuk Dun N13 Kota Darul Aman, calon dari PH Teh Swee Leong sedang mendahului dengan majoriti lebih 2,000 undi, manakala untuk Dun Suka Menanti, saudara Zuahir sedang mendahului di Dun tersebut. Untuk lain-lain parlimen, untuk lain-lain Dun, maklumat yang saya terima ketika ini antaranya ialah di Kuah, di Derga, di Bukit Kayu Hitam dan juga di Jitra, kesemuanya sedang didahului oleh calon Perikatan Nasional, dan setakat ini hanya di Kota Darul Aman sahaja yang didahului oleh calon Pakatan Harapan. Baik, untuk makluman di Dewan Maktab Mahmud ini secara keseluruhan mempunyai 201 peti undi, dan selepas Dewan ini menerima kesemua 201 undi, barulah kita akan mengetahui keputusan rasmi ataupun keputusan akhir untuk 3 don yang dikira di kawasan ini. Saya kira setakat itu dulu laporan daripada saya. Saya akan membawakan lagi keputusan terkini berkaitan dengan pilihan raya Kedah dalam siaran langsung Berita Ahli Jerah dan juga siaran langsung perancangan yang kami siarkan selepas Berita Ahli Jerah selepas ini. Sekian daripada saya, kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Zaim, langsung daripada Kedah. Ketika nanti Azmin Ali yakin Perikatan Nasional mampu rampas Selangor. Alhamdulillah bertemu lagi. Salah seorang calon Dun Sungai Tua yang juga Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, memilih ke lokasi mengundi dengan menunggang Vespa. Beliau bersama isteri Datin Seri Masdiana Muhammad mengambil keputusan menaiki motosikal itu kerana tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Datuk Seri Amiruddin tiba di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Selayang Baru sekitar jam 8.23 pagi dan selesai mengundi bersama isteri jam 8.40 pagi. Ya, naik motor. Memang jam kalau saya datang dengan kereta dan sebagainya takut menyusahkan orang. Jadi saya decide naik motor. Kalau saya nak visit pusat-pusat mengundi pun lepas ni naik motor. Kerusi panas di Selangor, Dun Sungai Tua menyaksikan pertembungan 3 penjuru. Datuk Seri Amiruddin berdepan calon Perikatan Nasional Muhammad Hanif Jamaluddin dan calon bebas Suman Gopal. Sementara itu, bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali, yakin Perikatan Nasional menang di Dun Hulu Kelang. Beliau yang juga calon Dun itu juga optimis gabungan PN mampu membentuk kerajaan negeri malam ini. Pertama, kita mahu bangunkan Selangor sebagai super smart state. Sebab Selangor memang sebuah negeri yang maju, tetapi ia harus melonjak ke tahap yang lebih tinggi. Kita mahu memastikan Selangor ini kekal sebagai economic powerhouse, bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk rantau ini. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Azmin dan isteri Datin Seri Samsidah Taharin selesai mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Kelang Gate sekitar pukul 9.10 pagi. Dun Hulu Kelang N18 menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara Datuk Seri Azmin, PN dan Juwairia Zulkifli dari Pakatan Harapan. Selepas ini, PRN Terengganu dilapor kampung sekitar Batu Rakit di Kuala Terengganu bimbang kejadian ombak menghempas pesisir kampung kira-kira 10 tahun lalu berulang. Insiden ketika itu menyebabkan hakisan pantai hingga mengakibatkan kawasan penempatan sekitar hanyut dan terjejas, malah menyebabkan kerugian dan mengancam nyawa penduduk. Wartawan Kariza Faisal mendengar keluhan penduduk setempat.
Menurut salah seorang penduduk Jantan Abdullah, dahulunya kawasan pesisir pantai Mengabang Telipot ini merupakan tempat bot-bot nelayan berlabuh. Namun setelah dibadai ombak sedekat lalu, yang tinggal kini hanyalah kesan hakisan. Tambakan batu sebagai penghadang ombak dan hakisan pantai turut kelihatan. Katanya fenomena hakisan pantai itu akan berlaku setiap kali musim tengkujuh, iaitu bermula November sehingga Mac tahun berikutnya, menyebabkan penduduk gusar apabila tiba penghujung tahun. Bimbang, takut makin tu ni. Dia batu pun dia ada, dia adang tu, dia kadang dia lepas batu pula ni. Air kuat lagi. Kedai ni kalau yang lain tu, bawah nak lain habis dah, banyak dah bawah tu. Dulu ada surau kecil bawah tu. Kita nak pergi mayang, kita turun surau tu bawah tu. Ni yang baru buat ni atas ni. Kita ada stor-stor dah, pelaut dudukan, dia simpan barang dia kan, dia buat stor bawah tu. Meskipun tragedi itu ibarat mimpi ngeri buat penduduk, namun mereka tiada pilihan dan terpaksa terus menetap dan berniaga di pesisir pantai ini. Salah seorang peniaga, Muhammad Sukri Ali, pula berkata, fenomena itu pernah dilaluinya 2 tahun lalu. Kejadian itu turut menjejaskan struktur kedainya dan dia rugi hampir RM10,000. Justru itu katanya dia berharap agar projek membuat benteng yang pernah dirancang sebelum ini dapat dilaksanakan bagi mengatasi isu hakisan tanah itu. Itu dia buat cadangan untuk buat pulau 12 biji. Cadangan itu okey. Okey. Sebab dia boleh cantikkan lagi pantai itu. Dia boleh ombak ni boleh naik pasir lagi. Jika dilihat pada aktiviti perniagaan lain seperti sebahagian chalet yang terletak di sepanjang pantai Batu Rakit itu, strukturnya yang retak teruk dibimbangi akan runtuh pada bila-bila masa dan mengancam nyawa pengunjung yang datang menginap. Malah batu yang ditambak itu katanya sama sekali tidak mampu menahan pukulan ombak. Inilah antara kesan daripada hakisan pantai yang berlaku di kawasan ini, dan kebanyakan penduduk di sini bimbang dan juga khawatir sekiranya kejadian ataupun tragedi 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu berulang semula. Kerana bukan sahaja merugikan penduduk, malah mempertaruhkan nyawa penduduk kampung dan juga pelancong luar dan tempatan. Dan sekiranya isu ini tidak dapat diselesaikan, bagaimana kita mahu mempertahankan iko pelancongan yang terbaik di mata dunia. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. PAS dan Barisan Nasional, parti yang dilihat 50-50 untuk menakluk Terengganu, menjadikan keputusannya sukar dijangka. Dan bagi laporan terkini PRN Terengganu, kita bersama wartawan Khadijah Faisal yang kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT. Baik, silakan Izzah. Baik, Muhsin, terima kasih. Untuk situasi penjumlahan undi untuk di MBKT ini akan membabitkan 2 situasi, iaitu PRN 15 dan juga PRK yang membabitkan Parlimen P036. Dan untuk di MBKT ini membabitkan 4 dun, Wakaf Mamplam, Bandar, Ladang dan juga Batu Buruk. Dan kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, ada beberapa peti undi sudah pun dibawa masuk ke dalam dewan ini, dan dijangkakan sekitar pukul 9 malam semua peti undi akan sampai di dalam dewan ini. Dan apa yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan keputusan tidak rasmi setakat ini, Barisan Nasional mendahului di beberapa dun membabitkan Bukit Besi, Kemasik, Cukai, Air Putih dan juga Batu Rakit. Dan mengapa ia sukar dijangka? Ia berikutan daripada pengundi itu sendiri, Muhsin. Dan kalau kita lihat wujud kelompok yang mempunyai pemikiran di luar jangkaan, keputusan di luar jangkaan ataupun kita panggil swing state, suka-suka siapa yang mereka mahu undi. Dan ada juga kelompok yang kurang jelas dengan parti mana yang mereka mahukan. Ada juga kelompok yang mengamalkan undi tradisi. Dan disebabkan oleh sikap ini menyebabkan kerajaan di Terengganu ini kerap kali berubah-ubah kerajaan, berbeza dengan Kelantan yang mana 33 tahun masih di bawah kerajaan yang sama. Dan perubahan ini juga dilihat ada baik dan buruknya dari aspek pembangunan dan juga ekonomi. Namun malam ini insya-Allah kita akan dapat jawapan sama ada kerajaan lama akan menakluki negeri ini ataupun
bakal berlaku sebuah lagi kejutan untuk PRN15 di Terengganu ini. Dan sedikit perkongsian untuk jumlah yang keluar mengundi pada hari ini, boleh saya kongsikan setakat petang tadi PRN15 sebanyak 70% yang mana tertinggi di antara 5 negeri yang lain, dan juga PRNP 036 membabitkan 67% pengundi di negeri ini. Dan saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk malam ini. Mohsin, silakan. Baik, terima kasih Izzah untuk perkembangan dari Kuala Terengganu. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. PRK Kuala Terengganu Amzad lawan Azan. Dun pancur N07 di Kelantan menjadi perhatian. Persaingan sengit dilaporkan berlaku di antara calon Perikatan Nasional iaitu Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah dengan lawannya dari Pakatan Harapan Barisan Nasional Syed Muhammad Ali Dustar, Syed Muhammad Zain. Dan bagi mengetahui jumlah undi setakat ini, wartawan Hanisa Hasanuddin yang kini di Pengkalan Cepa sudah bersedia dengan perkembangannya. Baik, silakan Hani. Baik, terima kasih Mohsin di studio. Sebelum saya teruskan dengan keputusan tidak rasmi bagi Dun Sengit itu Dun Pancur ini, ingin juga saya kongsikan statistik peratusan terkini jumlah pengundi yang keluar mengundi di Kelantan ini. Dan setakat jam 4 petang tadi, SPR telah pun memaklumkan hanya 56% sahaja jumlah pengundi yang keluar mengundi bagi Kelantan ini. Dan itu adalah peratusan yang paling rendah di antara ke-6 negeri ini. Dan dengan jumlah peratusan itu sedikit sebanyak sebenarnya mempengaruhi jumlah undian pada malam ini, dan mengikut hipotesis yang telah pun dilakukan oleh pakar penganalisis politik, di mana mereka memaklumkan bahawa kebanyakannya sebelum ini undi bagi Perikatan Nasional terutamanya bergantung kepada pengundi luar, di mana anak perantau yang pulang ke Kelantan untuk mengundi. Namun kali ini boleh saya katakan, boleh kita lihat menerusi peratusan tersebut, boleh katakan jumlah anak perantau yang pulang ke Kelantan untuk mengundi agak kurang. Dan dengan itu mungkin kita akan menyaksikan terdapat corak perubahan pada jumlah undi pada malam ini berbanding yang pernah kita lihat sebelum ini. Dan itu antara hipotesis oleh pakar penganalisis politik. Tetapi malam ini kita teruskan lagi dengan keputusan tidak rasmi, dan sekarang ini saya berada di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru, iaitu pusat penjumlahan rasmi undi bagi 3 Dun, iaitu Dun Kijang N05, Dun Cempaka N06 dan Dun Pancur, Dun paling sengit sekali, iaitu N07. Dan setakat jam 8.15 malam tadi, keputusan tidak rasmi bagi Dun Pancur menunjukkan Datuk Ni Amar, itu Timbalan Menteri Besar Kelantan sendiri, mendahului dengan 5,801 undi berbanding dengan pihak lawannya daripada Pakatan Harapan Syed Muhammad Ali Dustar dengan 2,502 undi. Dan setakat ini di Dun Pancur baru sahaja 24 kotak undi daripada 73 diterima, dan setakat ini jumlah kertas undi ditolak adalah sebanyak 2 kertas. Dan kalau boleh kita lihat sekarang ini masih lagi terdapat pergerakan masuk membawa kotak-kotak undi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai SPR di sini. Dan saya ingin juga memaklumkan keputusan tidak rasmi bagi Dun Cempaka, iaitu sekarang ini didahului dengan calon PAS semestinya Nik Bahrom dengan 7,708 berbanding pihak lawannya dari Nik Normi dari Barisan Nasional iaitu 2,000 lebih, dan seorang calon bebas Abeli Tok Gawa hanya 83 undi. Dan seterusnya bagi Dun Kijang, sekali lagi didahului dengan parti PAS iaitu dengan lebih 5,000 undian berbanding dengan pihak lawan Barisan Nasional Harith Hussein hanya 1,663 undi saja. Dan Mohsin, saya rasa itu sahaja antara keputusan tidak rasmi yang boleh saya kongsikan bagi Dun Pancur ini, dan sudah pasti saya akan kongsikan keputusan tidak rasmi dari masa ke semasa menerusi berita dan juga media sosial di Berita Al-Hijrah. Baik, terima kasih Hani untuk perkembangan daripada Pengkalan Cepa, Kelantan. Sedikit perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu yang turut berlangsung hari ini. Calon PAS yang juga penyandang kerusi itu, Datuk Ahmad Amzad Hashim, menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Sekolah Kebangsaan Durian Burung. Manakala pencabarnya, Azan Ismail dari Pakatan Harapan PH pula mengundi di Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu.
Datuk Ahmad Amzad, bekas Timbalan Menteri Sains, Tenaga dan Inovasi, selesai mengundi pada pukul 8.27 pagi. Sementara azan mengundi kira-kira 10 minit kemudian. Pilihan Raya Kecil PRK Kuala Terengganu terpaksa diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 pada 27 Jun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril membenarkan petisyen dikemukakan calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Zubir Embong. Beliau memutuskan demikian selepas bersetuju wujudnya unsur rasuah dalam kempen PAS di kerusi tersebut pada PRU15. Ahmad Amzad menjadi Ahli Parlimen Kuala Terengganu sejak Pilihan Raya Umum ke-14 PRU14 pada 2018. Seketika nanti, PHBN yakin menang di Selangor dan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin untuk mempertahankan Selangor dan Negeri Sembilan, malah optimis untuk merampas kerusi dimenangi parti lawan sebelum ini. Untuk perkembangan keputusan PRN, kita berlintas langsung bersama Nazirah Syaringat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Silakan Nazirah. Baik, terima kasih Al-Musin di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berlintas langsung di WTC Kuala Lumpur, iaitu lokasi berkumpulnya pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional bagi menantikan keputusan rasmi pilihan raya negeri di 6 negeri. Dan setakat ini apa yang saya boleh kongsikan, terdapat beberapa pemimpin dari Barisan Nasional telah pun tiba di sini dan kita masih lagi menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di sini. Baik Musin dan juga penonton berita Al-Hijrah, saya ingin memfokuskan kepada kerusi DUN di Selangor, di mana Selangor mempertandingkan 56 kerusi DUN di mana ia melibatkan lebih 3.7 juta pengundi. Dan ketika ini proses kiraan undi masih lagi giat dijalankan kerana di Selangor saja ia melibatkan kira-kira 6,000 saluran. Jadi ia pastinya mengambil masa untuk mengira kesemua peti undi di 6,000 saluran. Jadi setakat ini kalau kita lihat terdapat beberapa keputusan tidak rasmi yang diperolehi, iaitu Pakatan Harapan mendahului di beberapa kerusi DUN, iaitu mungkin saya boleh bacakan salah satunya antaranya N04 DUN Skincan, N06 Kuala Kubu Baru, yang ini tidak rasmi ya, N23 Sri Serodang, N27 Balakong dan PHBN juga mendahului di kerusi N09 iaitu DUN Permatang, iaitu salah satu kerusi panas di Selangor, di mana kerusi tersebut ditandingi oleh anak kepada Tan Sri Nur Omar, iaitu bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang yang mempertahankan parlimen itu selama 5 penggal. Jadi itu antara kerusi panas yang kita nantikan. Selain daripada kerusi Permatang, antara dua lagi kerusi panas yang menjadi tumpuan adalah N16 iaitu DUN Sungai Tua yang ditandingi oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri yang mewakili PH, dan DUN N18 Hulu Kelang yang ditandingi oleh Datuk Seri Azmin Ali yang mewakili Perikatan Nasional. Dan sekali lagi Datuk Seri Azmin Ali menentang anak muridnya sendiri, bekas anak muridnya sendiri iaitu Juwairiyah yang mewakili Pakatan Harapan. Dan kalau kita imbas kembali pada PRU15, Datuk Seri Azmin Ali tewas kepada anak muridnya sendiri juga iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahri di Parlimen Gombak. Itu di Selangor. Jadi saya ingin beralih ke Negeri Sembilan, di mana Negeri Sembilan secara umumnya mempertandingkan 36 kerusi DUN melibatkan lebih 800,000 pemilih, dan daripada 36 kerusi DUN tu 27 kerusi memperlihatkan pertembungan 1 lawan 1. Dan kalau mungkin saya boleh jangkakan bahawa Negeri Sembilan ni antara negeri yang tetap menjadi genggaman Pakatan Harapan dan juga BN kerana kita menjadikan PRU15 yang lalu sebagai tanda aras, di mana pada PRU15 yang lepas 8 kerusi parlimen disapu bersih oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat pada PRU14 di peringkat DUN pula,
PKR menang 20 kerusi dan juga Barisan Nasional 16 kerusi. Jadi ia satu laluan mudah buat Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional untuk terus mempertahankan Negeri Sembilan Musin. Dan setakat ini di DUN Negeri Sembilan proses kiraan masih lagi berjalan dan kita masih lagi menantikan keputusan tidak rasmi dan juga rasmi daripada kedua-dua negeri ini, iaitu Selangor dan juga Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita nantikan dan mungkin keputusan rasmi itu akan diperoleh tengah malam ini, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu perkembangan yang saya boleh bawakan dari WTC Kuala Lumpur. Kita kembali kepada Musin di studio. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baik, terima kasih Nad langsung dari WTC Kuala Lumpur. Maka dengan itu laporan sebentar tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.